Kan, okey. Pertama saya nak beri terima kasihlah kepada tuan moderator dan juga Tok Ki, Sifu saya dan juga Tuan Syekh Abdul Karim. Tapi apa yang berlaku di negara kita berkenaan dengan Melayu Islam yang terus dipijak ataupun terus dihina, persoalan dia sebenarnya kita lihat majoriti di negara kita adalah masyarakat yang berbangsa Melayu dan Islam. Jadi sudah pasti di negara ini kalau yang ingin ditindas ataupun yang menindas itu sebahagian yang saya nak beri maklum yang jelas yang masyarakat di luar perlu tahu, kita ni masyarakat Melayu Islam di negara ini khususnya yang paling ramai majoriti ni kita. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan bahawa orang Islam Melayu ini semakin lemah ataupun semakin tidak bersemangat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, itu tidak benar, kerana kita sedia maklum kita sedang berjuang Melayu ini bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh Asia Tenggara itu adanya kaum Melayu, bangsa Melayu ni dan Islam ini. Jadi sebenarnya kita tidak lemah. Sebenarnya yang melemahkan itu adalah sebahagian kecil di kalangan yang menjalankan tanggungjawab dan amanah, yang membiarkan ada golongan-golongan yang saya lihat adalah penghasut-penghasut yang di luar sana yang cuba untuk meletakkan bahawa seolah-olah Melayu dan Islam ni dah tidak ada kedudukan ataupun kuasa, sedangkan kita mempunyai kekuatan apabila kita bersama. Tetapi ia tidak berlaku begitu kerana saya minta maaf masyarakat di luar sana dan kerajaan yang sedang menjalankan amanah ini perlu jelas perkara ini. Kerajaan yang menjalankan amanah dengan kerajaan yang sebenar itu berbeza. Okey, contohnya kerajaan yang menjalankan amanah ini yang mereka sedang memegang jawatan di dalam agensi ataupun di dalam kementerian, itu adalah kerajaan yang menjalankan amanah. Tapi kerajaan yang sebenar adalah rakyat Malaysia. 32 juta kerajaan yang sebenar adalah rakyat Malaysia. Maka mereka ini kena maafkan saya kerana saya perlu bercakap benda ni. Kerajaan yang menjalankan amanah ini dia perlu sedar diri. Dia perlu sedar diri kerana mereka ini dipilih. Dipilih oleh siapa? Oleh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang memilih mereka untuk menjalankan amanah. Jadi bermaksud kerajaan yang sebenar adalah rakyat. Jadi tapi sebahagian kecilnya di dalam mereka yang memegang jawatan ini merasakan mereka adalah kerajaan yang sebenar. Sedangkan kerajaan yang sebenar adalah rakyat Malaysia. Jadi ini yang telah terjadi. Saya lihat apabila mereka lupa kedudukan yang sebenar. Dan mereka, kita lihat hari ini sebahagian kecilnya undang-undang itu kesemua undang-undang digubal melalui parlimen dan kabinet. Bermaksud atas undian yang dilakukan oleh rakyat Malaysia. Tetapi adakah mereka yang memegang jawatan dan menjalankan amanah ini benar-benar merealisasikan akta tersebut ataupun menguatkuasakan akta tersebut? Tapi kita lihat hari ini Islam terus dihina di negara kita. Contohnya hari ini penghinaan ke atas Melayu berterusan. Penghinaan ke atas Islam itu berterusan. Orang dengan mudah menghina Islam tersebut, tetapi kadang-kadang kita lihat tindakan itu kurang efektif. Contoh, saya nak ambil satu contoh. Maafkan saya, sekiranya Raja-Raja Melayu ataupun Sultan Raja-Raja Melayu Sultan ni dihina, apa telah terjadi? Kita dan barisan-barisan dalam persatuan yang ada di seluruh Malaysia akan berkumpul, akan turun padang untuk protes terhadap penghinaan ke atas Raja-Raja Melayu. Tetapi kita pergi kadang-kadang penghinaan ke atas Rasulullah. Contoh saya beritahu, bila penghinaan ke atas Rasulullah SAW ni kadang-kadang, kalau contohlah saya ambil satu contoh kalau saya sekarang ni tengah hina raja, saya rasa 2 jam radio car sampai depan rumah saya, ataupun pasukan-pasukan dalam PDRM akan terus datang ambil tindakan, buat tangkapan dan bawa ke balai polis untuk disiasat ataupun buka kertas siasatan. Tetapi kadang-kadang kita lihat bila orang hina tentang Islam, hina tentang Allah ni, hina tentang Rasul ni, tapi kadang-kadang kita rasa macam seolah-olah kita tidak ada pemimpin di kalangan orang Islam yang cuba untuk mendesak dan menguatkuasakan undang-undang yang ada akta tersebut. Itu kadang-kadang saya jadi macam bingung. Sebab itu kita terlihat lemah bukan kerana kita lemah, kerana kita sudah bersatu. Okey, di luar sini persatuan-persatuan yang di luar sini sudah bersama dan bersatu. Tapi kadang-kadang kita rasa kerajaan yang sedang menjalankan amanah ini, kadang-kadang kita kena sedia maklum, saya tidak menyalahkan PDRM ataupun mana-mana agensi kerajaan. Tidak. Saya nak menyalahkan orang yang mempunyai kuasa dan mandat
yang memegang itu, yang boleh memberi arahan supaya membuat tangkapan dan membuka siasatan kes terhadap kes-kes penghinaan ke atas Islam dan Melayu ni. Tetapi kadang-kadang kita rasa apabila arahan itu tidak diberi, bagaimana pegawai-pegawai di dalam itu ambil tindakan. Jadi bila tidak ada tindakan, maka kita terlihat lemah. Apabila undang-undang itu tidak betul-betul dilaksanakan, apa telah terjadi? Rakyat mula mengambil tindakan sendiri. Bila rakyat ambil tindakan sendiri, rakyat ditangkap. Bila rakyat ditangkap, apa telah terjadi? Rakyat mula melihat perkara ini adalah perkara seolah-olah yalah bila Nabi kena hina tak boleh buat apa-apa, bila Islam dihina tidak boleh ambil tindakan. Jadi apa benda kita nak buat sekarang ni di negara kita? Jadi persoalan saya apa yang saya dapat rungkaikan sedikit pada permulaan ni, mukadimah ni adalah kerana orang yang menjalankan, sebahagian kecil yang menjalankan amanah ini kadang-kadang seperti tidak ada jiwa Melayu Islam tersebut. Jadi bila tidak ada jiwa Melayu Islam, dia tidak sensitif, dia tidak merasakan bahawa ini penting. Kita bukan nak lebih menjatuhkan lagi kepimpinan yang ada. Kita kalau boleh nak semua orang Melayu Islam ini semakin bersemangat. Kalau boleh kita tak nak cari salah lagi kalau boleh. Sebegitulah apa yang kita cuba lakukan. Sebenarnya saya lihat benda ini adalah pandangan yang secara peribadinya adalah sebahagian kecilnya dalam kepimpinan yang ada yang menjalankan amanah ini tidak mempunyai roh Islam dan Melayu tersebut. Kerana kadang-kadang kita jadi pelik. Bayangkan kita di organisasi yang kecil, contohnya semboyan ni organisasi yang kecil lah. PPIM tu, Toki tu, ayanda saya tu, dia besar. Kita pun kadang-kadang benda yang kecil pun kita nampak. Takkanlah benda yang kita nampak secara terbuka, contohnya penghinaan ke atas Islam, Melayu, agama dan sebagainya. Takkan mereka tidak lihat media sosial? Saya tak tahulah, kemungkinan sebahagian kecilnya dalam kepimpinan negara kita ni tak tengok YouTube ataupun tak tengok Facebook. Saya setuju dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim. Kira kalau Toki tu sipu Toki kan. Datuk Ustaz Kazim ni kira sipu-sipu saya lagi lah. Kira lagi atas lah. Jadi saya nak bagi tahu, nampak tak seorang yang Datuk Ustaz Kazim pun menceritakan tentang apabila dalam satu kampung tu beliau tengok jalannya rosak, ada berlaku kelemahan-kelemahan tertentu, maka beliau telah berubah orang kata daripada seorang pendakwah menjadi aktivis. Kerana apa? Kerana prihatin terhadap kemaslahan yang berlaku tu. Dia melihat, maksudnya dia melihat, bila melihat tidak boleh berpura-pura buta. Ataupun dia mendengar rintihan-rintihan masyarakat di setempat itu, maka dia perlu apa? Dia perlu cari kaedah untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu. Maka dia perlu dilakukan dengan gerakan, maksudnya pergi berhubung dengan contoh jabatan ataupun adun ke ataupun siapa-siapa yang terlibat dalam pihak berwajib ni. Tapi bila saya lihat, saya minta maaf lah, saya rasa sebahagian kecilnya duduk dalam kepimpinan yang memegang jawatan, yang duduk dalam kepimpinan parti ni, yang ada jawatan dalam menjalankan amanah ni, saya rasa sebahagian kecilnya kemungkinan mereka daripada golongan bangsawan. Golongan bangsawan ini tidak melalui keperitan. Saya minta maaf Contohnya kita ni biasa duduk di tepi jalan. Biasa susah. Biasa lihat orang, kita biasa rumah tak ada elektrik. Biasa kadang-kadang orang kata makan minum pun tak ada. Kadang-kadang makan nasi pun kongsi dan sebagainya. Dan saya pernah melalui juga pada bulan Ramadan juga, rumah tak ada elektrik. Sewaktu kecil dulu. Maksud nak menceritakan kesusahan. Jadi orang melalui proses ini tau. Jadi dia perlu survival, dia perlu melalui benda ni. Jadi saya nampak ada beberapa peringkat yang kita kena lihat di dalam kepimpinan ni. Adakah mereka ini kita salah pilih ataupun tidak, saya tidak pastilah. Tapi yang saya nampak, yang memegang jawatan ini adalah dia perlu peka dan dia perlu ingat. Dia perlu mempunyai roh. Sebab tu apa yang disebut oleh Tuan Guru Syekh Abdul Karim tadi, kalau dia tak jaga Allah, kalau dia tak jaga agama dia, macam mana Allah nak jaga kita? Kan? Kalau hari ni minta maaf saya kata, kita nak berjuang, tapi minta maaf kadang-kadang kita tak jaga solat. Contoh saya ni bukan orang alim boleh cakap benda ni. Kita nak berjuang tapi bulan Ramadan kita tidak berpuasa contohnya. Itu tidak melambangkan kita dalam perjuangan yang betul. Jadi maksudnya sekarang ni saya lihat, saya minta sebahagian kecil dalam kepimpinan parti yang memerintah jangan syok sendiri. Tolong jangan syok sendiri. Pasal apa? Rakyat sedang menderita. Macam disebut oleh Ustaz Kazim tadi, apabila satu kaum bangsa Melayu itu memperjuangkan kaum dia, tiba-tiba dia dituduh rasis. Tiba-tiba dia dikatakan orang yang
cuba menidakkan kaum-kaum yang lain. Tolong buka balik sejarah yang sebenar. Kita sedang memperjuangkan hak kaum kita supaya mereka tidak terus dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain yang sedang menjajah. Ini benda realiti dan tak perlu lagi kita nak sekat perkara ni. Jadi benda ini, kita tidak menafikan bangsa-bangsa yang lain ada di negara kita. Kita ada kaum Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya. Kita tidak menafikan, tapi kita nak beritahu kepada sebahagian yang duduk dalam kepimpinan ni, apabila kami ni di bawah ni memperjuangkan kaum Melayu, kita harus diangkat sebab apa? Ia ada dalam rukun perlembagaan yang kita tengok, rukun negara tu. Maksudnya, kita kena tengok balik rukun negara tu. Jadi kalau orang tidak lagi menghormati Raja-Raja Melayu contohnya, hari ni ada tak orang hormat Raja-Raja Melayu? Saya nampak sebahagian kecilnya, masyarakat di luar sana, macam disebut oleh Ustaz Kazim, kononnya golongan kebangsaan ni, yang memperjuang kebangsaan. Kebangsaan itu datang dari mana? Daripada akta yang digubal dan dibawa ke dalam parlimen. Jadi benda itu dibuat oleh siapa? Kena ingat pada sejarah sebelum kemerdekaan apa yang berlaku di negara kita. Kerana itu diberikan kepada orang Melayu. Jadi hari ini tiba-tiba, saya bukan resis saya kat sini, orang Melayu Islam di negara ini bila memperjuangkan satu kaum Melayu ni, tiba-tiba kita dilabelkan, apa ni? You ni resis ke? You ni apa resis? Saya nak tanya lah. Dalam sebuah keluarga ni, contohnya dalam sebuah keluarga ni ada mak, ada ayah, ada anak-anak, ada cucu cicit. Apa yang kita buat? Pertama, bila keadaan bermasalah dalam satu keluarga itu, maka kita perlu berhimpun, berkumpul, membincangkan masalah yang perlu diselesaikan. Apa masalah yang dihadapi? Contohnya dia mempunyai masalah dari segi kewangan, dia ada segi masalah hilang pendidikan, tidak ada mempunyai kerja dan sebagainya, dia mempunyai hilang punca pendapatan. Maka harus dibincangkan. Jadi hari ini, bila orang Melayu berkumpul, persatuan-persatuan yang ada di negara ni berkumpul, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, Persatuan Pejuang Nusantara, Persatuan Pembela Malaysia, macam-macam ummah dan sebagainya berkumpul, berbincang nak menyelesaikan masalah kaum Melayu yang ada di Malaysia. Kita dituduh resis. Kita dikatakan tidak tahu nak jaga hati orang lain. Sampai bila kita nak jadi orang yang terus ditindas? Saya minta maaf lah. Kalau kita nak jaga hati bangsa yang lain, tidak menjadi masalah bagi saya. Boleh jaga hati. Tapi janganlah sampai kita bagi geran rumah pada orang. Kita bagilah kereta kita, rumah kita, bagi semua. Lainkan ditukar sekali. Raja-raja pun kita tukar bagi kat dia. Bagi habislah semua. Bagi semua kat dia. Jadi baru dia kata, inilah betul ni. Inilah betul lah golongan bangsawan yang menyokong kebangsaan. Dia kata, ini pejuang-pejuang kebangsaan. Saya nak tanya, pernah ke berlaku ni? Saya bagi satu contoh. Orang datang rumah kita, minta maaf kita bagi tumpang. Masuk ke dalam rumah, kita buka pintu ni. Sebab dia tak ada tempat tinggal. Kita buka pintu. Lepas tu kita bagi pula kunci rumah kat dia. Okey, duduklah, buatlah macam rumah sendiri. Lepas tu dia pergi, daripada dia tidur di bilik tetamu, dia tukar pergi tidur kat tempat tidur kita. Lepas tu kita tanya dengan dia, kenapa you tidur dekat bilik bukan bilik tetamu? Dia kata tak apalah, you dah bagi kunci rumah. Saya nak tidur sekali dekat bilik awak. Lepas tu lalas sekali dia tukar geran rumah, dia bagi, habis tergadai negara kita. Jadi ini yang sedang berlaku. Jadi benda ini, saya rasa dah tak perlu nak jaga hati lagi. Kalau sebelum ni kita mungkin nak jaga hati. Saya berkawan dengan kawan-kawan Cina juga. Berniaga juga dengan kawan-kawan saya Cina. Boleh, saya beritahu dengan sebahagian kecil kawan-kawan saya Cina, kita berniaga. Tapi you jangan sampai melampaui batas. Ini negara ni, you kena ingat sejarah. Sebab tu sejarah ni perlu diperbetulkan balik. Sejarah-sejarah yang ada di Malaysia ni perlu diperbetulkan. Di sekolah pendidikan, Kementerian Pendidikan nak kena betulkan sejarah yang sebenar. Sebab bila tidak menceritakan sejarah yang sebenar kepada masyarakat di negara kita, itu yang sebahagian kecilnya. Saya berkawan dengan jiran saya, ada seorang India. Ni jiran saya ni kalau dia tengok pun dia tahu. Dia pun cakap, macam mana lah ini ada apa orang-orang, ada sebahagian kecil lah, ini kaum lain nak bising pasal apa, kita sudah dapat tempat tinggal. Dia pun cakap, saya pun nak duduk dekat Malaysia, boleh berniaga, boleh bisnes, boleh hidup. Dia cakap dengan saya, sudah syukur lah, lagi mau pergi lawan dengan orang kaum Melayu, buat apa? Ini kawan jiran saya cakap ni, jiran India ni, dia pun faham. Itu bermaksud dia bersyukur bila dia duduk di negara kita. Tapi kenapa sebahagian kecil ni, saya minta maaf lah, kadang-kadang contohnya parti DAP ke apa mana parti yang ada ni, sebahagian ni, kadang-kadang dia tidak tahu bahawa asal-usul negara ini. Sehingga raja-raja Melayu ni, agung diperbuat seperti mainan saja dalam ucapan dia orang.
Lepas tu kita pula dari sudut perundangan pula, dia ada dua, sebelum dia pergi kepada perundangan, dia ada daripada bahagian penguatkuasaan undang-undang pula, penguatkuasaan yang nak pergi menangkap ni, agensi ni kadang-kadang penguatkuasaan ni nak pergi tangkap kena tunggu arahan, bukan kerana laporan yang dibuat. Kena tunggu arahan ni. Ni boleh tangkap tak ni pemimpin parti ni? Boleh tak pemimpin persatuan ni? Boleh tak tangkap? Kalau saya ni tanpa Bangla dah kena tangkap. Kan? Baru tanpa, contohnya saya tanpa Bangla terus kena tangkap. Sebab apa? Kerana saya buat salah. Saya buat khilaf. Jadi saya patut ditangkap. Kerana apa? Kerana dalam sudut perundangan saya buat salah. Saya tidak boleh melanggar perundangan. Jadi saya patut ditangkap dan kemungkinan sama ada didakwa ataupun tidak dakwa, dia mengikut kepada sistem perundangan itu, Jabatan Peguam Negara yang buat proses itu sama ada boleh dakwa atau tidak dakwa. Tapi sekarang ni bagaimana pula kalau kita tengok raja-raja Melayu terus dihina. Lepas tu kita tengok lepas dia hina, besok dia minta maaf. Oh, ingat apa? Waktu di sekolah dulu, setiap pagi apa kita buat? Bila kita nyanyikan lagu Negaraku tu, kita kan bacakan hukum negara. Jadi tak tahu ke tentang menghormati perlembagaan undang-undang? Tak tahu ke menghormati raja-raja Melayu? Bagaimana mana yang disebutkan kesopanan dan kesusilaan tu yang disebut dalam rukun negara tu? Bila benda ni tak ada, dia keluar, dengar dia bila keluar ni dia jadi apa tau? Dia jadi bingai. Bila dia jadi bingai, dia tidak memahami rukun negara sebenar. Sebab tu kadang-kadang bila dia tidak memahami benda ini, maka dia suka-suka menghina raja-raja Melayu, dia suka-suka menghina agama orang lain. Lepas tu besok dia minta maaf. Saya minta maaf sikit lagi, saya nak tambah. Hari ni dia hina, esok dia minta maaf. Hari ni dia hina, besok minta maaf. Hari ni dia hina, besok minta maaf. Boleh lah, hari ni dia hina, hari ni kita tampar dia. Esok dia hina, besok kita tampar dia lagi. Boleh macam tu? Dia buat macam mainan. Boleh. Dia buat macam mainan. Jadi seolah-olah kita pun, dia dah minta maaf dah. Kita pun maafkan. Macam tu saya cakap, lihatlah wahai rakyat Malaysia, dengar ni masyarakat Malaysia yang berbangsa Melayu, beragama Islam. Kalau anda biarkan terus-terus mereka menghina dan besok kita biarkan dia minta maaf, tidak ada tindakan daripada agensi, tidak ada tindakan daripada perundangan, maka tunggulah sampai satu hari nanti orang hina apa pun minta maaf je. Macam tu bagilah saya hina pula. Saya pun nak hina juga. Saya hina hari ni, besok saya minta maaf. Saya dah minta maaf. Kan dalam Islam kan kata memaafkan tu lebih baik, betul. Tapi boleh hari ni orang hina Nabi, besok minta maaf. Hari ni hina Nabi, besok minta maaf. Ini tak boleh. Ini tidak boleh dibiarkan. Maka saya nak menyeru kepada masyarakat di negara kita. Kita patut mematuhi undang-undang. Tapi kita juga perlu mendesak kepada kerajaan yang menjalankan amanah. Ada kuasa. Bukan tak ada kuasa. Kuasa itu diberi dan mereka patut untuk menjalankan tanggungjawab. Jadi kerajaan yang sedang menjalankan amanah ni kena faham. Kenapa mereka dipilih? Saya nak beritahu. Kerana mereka mendapat undian majoriti pada rakyat. Kerana rakyat percaya mereka adalah pemimpin yang menjalankan amanah. Jadi mereka pilih. Jangan bila duduk dekat atas, tidak merasakan diri anda adalah yang menjalankan amanah. Jangan rasa anda bos. Anda kena rasa anda ni sedang memikul benda yang berat. Benda yang kalau aku tak jalankan amanah ni, aku akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan ditanya oleh Rasul Nabi nanti ni. Kenapa waktu aku kena hina? Nabi takkan tak tanya. Nabi mesti tanya punya. Waktu aku kena hina, Nabi mungkin tanya lembut lah. Saya tanya marah lah. Nabi mesti tanya. Waktu aku kena hina, apa kau buat? Kau pegang jawatan. Kau boleh ambil tindakan. Tapi kau tak buat. Tak ada apa bagi dia, benda tu tak ada apa. Tak apa, kalau dia bahasakan itu, maka saya nak menyeru kepada masyarakat di negara kita supaya memahami kita adalah kerajaan yang sebenar. Kita yang membayar cukai, kita yang membayar zakat, kita yang membuatkan negara ini mempunyai aset. Jadi kerajaan yang berada di pentadbiran adalah kerajaan yang menjalankan amanah. Mereka gaji-gaji mereka dibayar oleh daripada hasil rakyat Malaysia. Jadi apa yang perlu dibuat adalah tolong bantu kami rakyat di bawah ni. Rakyat sedang menderita. Saya sedih. Kenapa saya sedih? Hari ni, sampai hari ni, Nabi kena hina. Saya tak dengar laporan ni. Nabi kena tangkap. Saya mungkin di compound. Tapi saya tak dengar lagi ditangkap. Tidak dipanggil untuk rakaman percakapan. Kenapa? Kenapa kita biarkan benda ni? Sedangkan kalau hari ini, raja kita kena hina hari ni. Hari ni kita dengan seruan panggilan semboyan seluruh Malaysia, kita panggil semua persatuan-persatuan kita turun di jalan. Kita membela raja kita. Saya mohon juga kepada raja-raja Melayu yang ada di negara kita, tolong
desak supaya hari ini jangan biarkan Islam terus ditindas, dihina macam ni. Biarlah apa orang nak cakap tentang kita. Orang nak cakap kita resis. Kita tahu ke apa dia orang cerita pasal kita? Kita pun tak tahu kan. Jadi kita tidak perlu memikirkan apa orang nak cakap pasal rumah kita. Kita rumah tak ada elektrik, kita yang bayar. Rumah ada api ke, kita yang bayar. Jadi buat apa kita nak ikut campur urusan orang? Kita jaga kaum kita. Kita satukan kaum Islam kita. Kita kembalikan semangat keberanian. Kembalikan semangat kasih sayang, persahabatan dalam persaudaraan kita. Persaudaraan Islam tu. Jadi baru kita jadi kuat. Kalau hari ni, kalau Datuk Ustaz Kazim ni dah ada kat sini, yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim, guru kita ada kat sini, lagi kita bersemangat. Ada ulama yang duduk bersama, kita akan bela. Kita akan pergi. Kita akan bersama-sama. Pasal apa kita nakkan orang yang mempunyai roh-roh yang begini? Pasal kami bukan orang ahli agama. Kami bukan orang yang memahami agama. Kami bukan ahli kitab. Kami ni macam ibarat kalau Tok Imam duduk depan, jadi bahagian bentang tika je. Kalau nampak Tok Imam nak makan, kita lari pergi hantar makan. Itulah kita punya tanggungjawab aktivis yang dipanggil. Kita ni orang yang berkhidmat. Jadi saya minta kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah ni, tolonglah kaji semula tentang pentadbiran yang anda miliki. Itu hasil daripada mana? Pilihan siapa? Pilihan rakyat. Sekarang ini rakyat rasa tidak terbela dengan undang-undang yang melibatkan agama dan Islam Melayu yang terus dihina.